Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, welcome back to my channel, Hafiz Channel. So, hari ini kita akan belajar sambungan subjek sains iaitu bahagian B 30 markah. Macam mana kita nak tackle bahagian B ni untuk dapatkan 30 markah. So, dia ada banyak soalan, so kita akan jawab semua soalan. Okey, soalan yang pertama. Diberikan sistem saraf manusia. So, kita tahu sistem saraf manusia ni ada dua sistem saraf yang utama, periferi dengan sistem saraf pusat. Kalau saraf pusat ni terdiri daripada otak dan saraf tunjang. Kalau periferi, kita ada saraf kranium dengan spina. So, dia suruh padankan yang mana satu betul. So, otak dengan saraf tunjang ini adalah sistem saraf pusat. K, saraf pusat. L ini adalah sistem saraf periferi. So, kena ingat. Okay, next. Nyatakan fungsi bagi saraf tunjang. Fungsi dia adalah untuk mengawal tindakan refleks. Contohnya kita terpegang benda yang panas, benda yang tajam. Kita akan cepat-cepat angkat tangan kita. Itu adalah tindakan refleks yang dikawal terus oleh saraf tunjang. Contoh yang lain ialah sentakan lutut. Okey, kita pergi kepada namakan. Otak dibahagikan kepada 3 bahagian utama. Namakan ketiga-tiga bahagian tersebut. So, kita ada cerebrum, kita ada cerebellum dengan medulla oblongata. Okay, soalan D. Apakah unit asas bagi otak dan saraf tunjang? Ni siapa suka tengok iklan susu kan dia ada tulis untuk apa? Neuron-neuron bersambung. Kalau banyak minum susu, DHA contohnya. So, neuron. Dia unit asas dia adalah neuron. Dia macam elektrik untuk sambungan dekat otak kita. Okey, soalan nombor 6. Lengkapkan jadual 6 untuk menunjukkan perbezaan antara sifat getah asli dengan getah sintetik. Okey, pasal getah ni, kalau dia bertindak balas dengan asid, kita campurkan dengan asid, dia akan bergumpal. Kalau getah sintetik, dia tidak akan ada tindak balas. Sebab apa? Getah sintetik ni, dia dah dilalui proses kimia, dah masuk dalam makmal lah. Proses kimia tu, dia dah campur dengan atom sulfur, dah jadi getah telvarkan. So, jadi getah sintetik atau getah telvarkan ni, bila campur dengan asid, dah tak ada tindak balas dah. Getah asli daripada pokok tu je. Kalau campur dengan asid, dia bergumpal. Okey, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Apakah jenis getah yang lebih sesuai digunakan untuk membuat tayar kereta? So, tayar kereta mestilah dia nak getah yang kuat, keras, tahan lama. So, dia menggunakan getah sintetik. Nyatakan dua sifat yang diperlukan bagi membuat sebuah tayar kereta. Kalis air dan udara dan kenyal. Okey, kalau dia kalis air ni maksudnya kalau hari hujan tak adalah dia menyerap air. Baguslah. Okey, dan juga kenyal. Kenyal ni maksudnya dia elastik lah. Maksudnya kalau contoh langgar bendul ke apa, tak adalah dia macam melondek, dia tak kembali kepada bentuk asal. So kenyal ni tayar tu akan kembali kepada bentuk asal kalau langgar lubang dan sebagainya. Dan nyatakan satu ciri khas jenis getah yang digunakan untuk membuat hos dapur memasak. So dia mestilah tahan haba. Kalau tak terbakar lah dapur kita. Okay, next selain getah, soalan yang famous juga adalah tentang radioaktif. So, kita belajar ada 3 jenis sinaran, iaitu sinaran alpha, beta dan gamma. So, kita belajar alpha charge dia positif, beta charge dia negatif, gamma neutral. So, secara automatiknya korang tengok kalau lalu straight je ni, ini adalah gamma. Tapi ramai buat mistake. X ni dia pergi kat positif, ramai cakap dia alpha. Tapi dia bukan alpha, dia beta. X ni charge dia negatif sebab dia tertarik kepada plat positif. Ni je saja nak trick korang. Sebenarnya X ni bukan positif, dia negatif sebab tu dia tertarik kepada plat positif. So X ialah alpha, X ialah beta sebab beta kan negatif, dia tertarik kepada plat positif. Z ialah alpha. Okay, jangan buat mistake kat sini. Okey, next kita berikut ialah contoh-contoh radioisotop yang berguna kepada manusia. So, kita ada nitrogen, phosphorus 32, kobalt 60 dengan iodin 131. Tandakan right pada kotak yang disediakan untuk radioisotop dalam pertanian. So, kita kan belajar bab nutrien kan. Nutrien ada tentang tumbuhan, dia perlukan nitrogen, phosphorus. Awak ingat tu je. Bila ada nitrogen 15, phosphorus 32, dia adalah untuk tumbuhan. Untuk mengkaji kadar penyerapan baja. Okey, kalau iodin dia nak rawat penyakit thyroid, dia dalam bidang kesihatan. Sama juga kobalt 60 untuk merawat penyakit kanser iaitu kemoterapi. Okey, dan
yang terakhir, radioisotok manakah yang digunakan untuk memusnahkan sel-sel kanser? Kobalt 60 digunakan untuk kemoterapi. Okey, next soalan yang ke-8 tentang elektron, proton, neutron, tentang atom. Dalam satu atom tu, dia terdiri daripada elektron, proton, neutron dan nukleon. Okey, awak tengok ini adalah gambar rajak atom. Yang dekat tengah-tengah ni kita panggil dia nukleus. Yang dalam nukleus ni terdiri daripada positive charge iaitu proton. Dan terdiri juga yang hitam ini nama dia neutron. Dekat tengah-tengah ni. Dekat orbit ni, yang bergerak dekat orbit ni, dia adalah nama dia elektron. So, dalam kes ni, contoh kita bagi nama atom ni E. So, dia adalah E49. Maksud 4 dekat sini ialah dia mempunyai 4 proton. Nampak positif dia ada 4. Maksud 9 ini adalah nombor nukleon dia, iaitu proton tambahkan dengan neutron. Nampak 4 tambah dengan 5 dapatlah 9. Okey. So, pergi kepada soalan. Nyatakan nombor nukleon bagi atom ini. Nukleon ni hasil tambah proton dan juga neutron. So, 4 tambah 5, 9. Jawapannya 9. Nampak? Okey, next. Unsur manakah dalam senarai di bawah merupakan isotop? Okey, maksud isotop, dia mempunyai nombor proton yang sama, tapi nombor nukleon yang berbeza. Kalau kita tengok mana yang sama 4 proton dia. So, yang sama A. Nukleon dia berbeza. Nampak 10, kat sini 9. Itu nama dia isotop. Okey, so dia suruh terangkan jawapan anda. Kita bagi maksud isotop tu apa. So, isotop ialah kedua-duanya memiliki nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon yang berbeza. Itulah jawapan bagi soalan kemahiran berfikir aras tinggi ni. So, dia tanya kenapa awak jawab A? Kenapa? Sebab nombor proton dia sama tapi nombor nukleon dia berbeza. Okey, soalan yang ke-9 yang terakhir dalam section B ini. Okey, Raja 9 menunjukkan spektrum radio. Ni susah sikit ni. Ini antara bab yang terakhir dalam tingkatan 5. So, kena belajar sikit. So, dia suruh penuhkan dalam jadual tersebut. Namakan RST tu apa. So, mula-mula kita ada gelombang panjang. Lepas tu ada gelombang sederhana. Lepas tu gelombang pendek. Dan frekuensi sangat tinggi. Frekuensi ultra tinggi dengan frekuensi super tinggi. Okey, jadi untuk maklumat anda semua, untuk gelombang panjang ni digunakan untuk dalam siaran radio. Contohnya korang tengok ERA, contohnya Sinar FM, tu digunakan gelombang panjang. Kalau gelombang sederhana ni digunakan dalam siaran radio dalam negara. Dalam negara kita. So, gelombang pendek ni digunakan siaran radio antara benua. Contoh benua Afrika dengan benua Asia. Frekuensi sangat tinggi ni digunakan dalam siaran televisyen. Contohnya macam itu. Frekuensi ultra tinggi untuk panggilan telefon jarak jauh. Dia banyaklah kegunaan dia lain-lain. Semakin tinggi frekuensi tu, semakin jauh lagi lah dia boleh pergi untuk teknologi tu. Okey. Dan nyatakan satu penggunaan jalur frekuensi super tinggi. So, untuk memancarkan siaran program bagi televisyen. So, contohnya korang nak tengok apa cerita apa. American Idol ke, korang boleh tengok lah kerana ada frekuensi super tinggi. Dan apakah julat frekuensi bagi jalur frekuensi ultra tinggi? 300 MHz sehingga 3 GHz. Dan yang terakhir, apakah maklumat yang boleh dipancarkan oleh gelombang radio? Bunyi dan imej. Jadi itu je untuk bahagian B, 30 markah. Dia agak tricky sikit, tapi kalau korang baca buat banyak kali, so senang je boleh jawab. So jangan lupa like, komen dan subscribe dan jangan lupa ulang kaji. Bye.